dinamakan anak wayang. Ada duit, ada gaji. Tak ada duit, tak ada apa pun. Indah khabar dari rupa je. Mak Wan dah tak berlakon dah lama. Hampir setahun Mak Wan tak berlakon. Okay, Mak Wan tak nak nangis. Ya Allah, Mak Wan tak nak nangis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersiaran kembali dalam podcast Masuk Angin Keluar Asap. Jadi hari ni kita ada tetamu istimewa ni, kakak saya ni, Datuk Fauziah Nawi. Terima kasih Kak yang sudi datang ke studio kita. Okay, kita hari ni nak cerita pasal perkembangan terkini kakak kita ni, yang berbahagia Datuk. Tahniah Datuk Fauziah Nawi yang menyambut hari jadi dan kemudiannya dapat anugerah daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi syukur Alhamdulillah. So Kak, apa khabar Kak? Alhamdulillah. Cuma kita sekarang masih lagi berjaga-jaga kan, ya. Sebab apa orang kata haze kan? Ya, jerbu. Jerbu. Dan saya kalau ke mana-mana pun saya risau juga kan. Masih risau. Jaga penjarakan saya masih. Kadang orang macam kenapa pula masih sebab saya dah serik kan. Betul lah, bila kena ni masalah tak boleh cuti. Serik kan? Lagi satu kita dah berapa dah Datuk kan. Tapi akak kita masih lagi bertenaga, sihat, terus bekerja. Kak, okey, sekarang ni buat projek apa Kak? Macam-macam. Dia Allah tu bagi kan. Alhamdulillah. Maknanya tapi itulah ada satu hari tak ada macam itulah, tapi no complain lah Datuk. Yeah. Kan tak banyak macam orang tapi ada. Alhamdulillah. Saya dari dulu lah Datuk. Kakak ni daripada dulu macam tu. Kan kalau tak ada tu tak ada. Kalau ada tu dia macam dia pandai-pandai kita lah susun. Yeah. Tapi maksudnya sentiasa ada kerja, dan kalau tak pun saya tengok akak pun sibuk juga orang kata menguruskan teater kan? Ada. Ya. So, macam mana? Kemarin hari Ahad tu saya pergi buat penilaian teater. Saya banyak kali cuba elak tau sebenarnya tak Datuk. Kakak tak elak sebab nak pergi exam kan. Tapi akhirnya tak boleh lah, kita kena lawan lah ketakutan tu kan. Buatlah. Dan saya kata saya nak yang mula-mula buat. Pertama lah pergi lah. Kakak sampai yang awal. Kakak mula-mula sampai awal. Jadi memang dapat awal lah. Dah buat tu semua, rasa lega. Terlampau takut. Kadang-kadang kita takut dengan diri sendiri kan. Tapi sebenarnya kita dah buat. Cuma bila nak dinilai tu yang jadi macam takutlah kan. Biasalah kan. Walaupun peringkat umur pun masih lagi fikir kan, takut lah. Takut. Saya tak pernah tak takut. Kakak memang penakut. Kakak tak nak macam kakak overconfident dengan tak ada, bukan. Kakak nak tak memalukan sesiapa. Terutama memalukan diri kakak sendirilah kan. Dan sebelum tu pula ada buat fusion alun layar. Okey. Kan. Kakak ada pergi kelas Quran dan sebagainya kan. Maknanya jadual tu penuh. Memang dipenuhkan, tak mahu duduk macam tak tahu nak tunggu apa kan. Tak nak. Okey, bayangkan kakak kita ni umur 70 tahun ni kan. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia di peringkat ini. Akak masih kuat bekerja. Saya difahamkan akak nak ambil PhD ni. So cuba cerita sikit. Kepada ni budak-budak ni supaya diorang ni rajin-rajin sikit kan. Kakak sebenarnya nak ambil semua tu sebab arwah bapak. Okey. Arwah bapak memang suruh masuk universiti tapi tak nak. Kita pilih untuk jadi pelakon. Masa tu tak nak. Okey. Tapi ada banyak ini nak kata dongeng ke apa tak tahulah. Selalu mimpi. Kadang-kadang mimpi pakai baju sekolah balik, masuk dalam examination hall. Lepas tu saya menangis, saya tak boleh jawab. Saya bangun, saya nangis. Sebab bapak nak sangat saya belajar kan sampai ke peringkat yang boleh. Jadi saya cuba ambil. Masa tu ambil dengan Datuk kan semua kan. 2018 itu kan? Ya, 2018 saya dapat saya punya apa orang kata Certified Master dalam saya punya lakonan level 7. Lepas tu saya pergi ambil pula diploma untuk pengarahan.
dapat best student Datuk. Oh tu dia. Kan? Korang kena ikut ni jejak. Lepas tu saya kata, saya kena nak jadi doktor. Okay. Sebab saya, geng-geng saya kan ramai, diorang profesor. Dia selalu cakap, Ji, tahu tak kenapa orang tak dengar cakap you? Padahal you lebih bakat daripada kita orang. Kenapa? You tak ada paper. Alright. Paper qualification. Sangat penting kan? Yep. Dan saya kata, saya cubalah nak buat juga. Dan saya adalah ramai kawan-kawan yang profesor yang bantu. Dari segi macam, Ji, kau kena siapkan apa dia punya, you title apa you nak buat, you tulis and then you bawa bagi kita orang, baru you pergi. Kalau tidak nanti, you akan give up. Right. So apa tajuknya yang Kak ambil? Tentang lakonan. Kan? Okay. Dalam bidang kita jugalah. Ya, saya rasa mungkin tentang lakonan, cara lakonan orang Melayu mungkin. Tapi saya tengah mencari tu, tak dapat lagi Datuk. Kan? Saya pula jenis yang dah tulis, ni tak kena, buang. Tapi Profesor Dr. Richard pun cakap, dia kata, just do it Kak. Dia kata, then you bring it to me. And then saya cakap juga dengan Profesor Hatta Azhar Khan. Dia pun cakap, Ji, you kena ada ni. Then you bagi tahu kita orang, kita tengok. Then baru you pergi pilih universiti mana you nak pergi. Oh, universiti belum decide lagi lah ni? Saya sama ada UUM. Okay, Open University atau ataupun UiTM. Alright. Okay. Kan? Jadi saya kata, itu tak payah fikir, saya kena fikir apa teks dia kan, subjek yang saya nak buat. Saya ada pening kepala rupanya. Tapi dah saya nak cakap saya nak buat. Nak kena habiskan juga ni? Kena buat lah. Tapi lepas tu saya rasa, alamak, duit kan. Adik-adik saya kata, boleh tu kan. Lagi satu sebab adik-adik saya dan anak saya perempuan tu, Pete pun dulu selalu cakap, Ma, you have to have paper. Yes. You selalu meradang orang bayar you token-token, you sakit hati sebab apa, you tak ada paper, Ma. So my brothers pun paksa lah. Suka tak suka kena buat. So now saya dah tak pernah mimpi dah masuk dalam pakai baju sekolah, tak ada dah. Sekarang dah tinggi lah. Tak mimpi dah. Tak mimpi dah. Pasal dah buat dah. Dah buat. Dan dulu lagi satu, dulu saya banyak tinggal saya punya mengaji. Saya selalu mimpi arwah guru saya. Mengaji balik. Dan dalam mimpi tu saya budak balik. Sekarang bila saya dah start, mana flashback lah tu? Tak tahulah Datuk. Sehinggalah Kak buat betul-betul, baru hilang. Tak ada dah. Bila saya dah masuk kelas, saya masuk talaki, habis tu saya masuk balik kelas apa tu dengan Ustazah Rafiah Datuk Ahmad tu. Saya ambil balik dari bawah talaki tu dengan Ustazah Ros. Dah tak ada dah. Saya dah tak mimpi dah Ustaz saya datang ngajar saya ngaji balik ke apa. Jadi susahlah kakak ni. Kakak Fauziah kita mungkin juga perfectionist ni. Dia disiplin yang tinggi. Tapi ini semangat bagi saya dengar, saya tengok perkembangan kan. Saya kata, kakak saya ni betul-betul seorang perempuan yang kental. Nak orang kata nak cuba, nak buat yang terbaik. Betul lah Kak kata, kita kadang tidak dihormati, kita tidak dilayan yang sepatutnya kerana kita tidak ada paper qualification. Sebab tu Kak, perjuangan saya hari tu sehinggalah kita berjaya dengan OUM. Terima kasih Prof. Dr. Richard. Kita punya pening kepala dia melayan kita. Dia melayan kita sampai kita grad kan. Jadi atas semangat itu saya ingat Kakak dan kan? Grad pun saya masih berhubungan dengan dia. Saya masih berhubungan beberapa orang profesor kawan-kawan saya yang selalu bagi semangat. Dan diorang tak bagi muka. Datuk, tak bagi muka kat kakak. Tolonglah. Tak, you buat sendiri. Kan? Alah, susahnya kan. Kan? Tapi bersyukur tau Datuk. Kakak bersyukur sebab kawan dengan orang-orang macam Datuk dengan yang suka tak suka kita kena jadi begitu. Kalau tak kita akan ketinggalan. Betul. Jadi satunya arwah bapa yang nak tengok anak dia masuk universiti, dan hari ini walaupun bapa tak ada, akak teruskan juga cita-cita tu. Saya ingat ini satu orang kata tindakan kakak yang betul-betul walau bapa dah tak ada tapi nak capai juga apa yang bapa nak. Jadi semangat ini anak-anak muda, saya ingat korang kena ikut contohi teladan daripada Kak Fauziah ni untuk berjaya dalam hidup. Kan? Jangan yelah, dulu kita kata
kita boleh berjaya tanpa paper, tapi tak boleh. Susah. Orang pergi terus A to Z macam tu je. Kita nak kena pusing-pusing untuk sampai sebab kita tak ada. Yalah, kadang-kadang kalau kita pergi, contohnya kita pergi berkongsi ilmu di universiti, bayaran itu sangat menyedihkan saya. Sebab kita tak ada paper. So mereka nak letak kita kategori apa? Tapi sekarang dah boleh. Sekarang dah boleh kan? Dah boleh dan saya seronok kalau naik kapal terbang naik business class sampai ke airport ada driver ada ambil. orang datang ambil. Ya, dulu tak ada. Maknanya mereka telah mengiktiraf qualification kita yang kita dapat hari tu. Betul. Kan? Sebab bila dia panggil kita, dia minta CV kita kan. Betul. Kita pun bagi. Ada master. Rate dia lain. Tak kisahlah industrial ke apa, tapi kan? it's from Open University. Betul. It's been certified. Kan? Jadi kepada anak seni juga, korang, saya rasa it's about time agak kan. Selain daripada bekerja tanpa ada paper kelayakan akademik dan sebagainya, saya ingat kena juga cari ruang dalam masa kita bekerja ni, kita cari juga kelayakan-kelayakan supaya bila kata dah orang kata tak ada job ni, adalah tempat untuk kita ada maknanya backup kita kan. Saya boleh mengajar, saya boleh buat ni, saya adalah alhamdulillah semua tu dengan kehendak dia lah, tapi kita kena usaha. Kan? Betul, saya tak nafikan. Sebab tu saya duk fikir macam, satunya bila kita ada paper qualification ni Kak, orang pandang sikit lah kita. Kan dia tak ada menganggap kita anak seni ni dia ni bukannya tahu semua drop out, school drop out. School drop out kan. Ini sekolah tak habis sekolah tak ramai sekarang kan? Dan masuk dalam industri mereka semua ada degree, ada master, semua ada. Jadi persepsi yang muda-muda tu persepsi dah berubah, dan saya rasa masih belum terlambat untuk kita melakukan sesuatu lah. Biarlah, sebab saya nampak lah macam ni Kak. Kalau kata industri ni dipenuhi dengan orang-orang yang ada ilmu, ada ilmu dari segi sama ada pengalaman ataupun pengetahuan ataupun ada akademik, mereka ni orang kata lebih boleh meningkatkan taraf hidup kita dalam industri. Betul. Betul. Jadi kedudukan kita tu lebih. Sebab kalau kita tengok pelakon-pelakon dari Hollywood dan sebagainya dan Turki mereka semua ada paper qualification. Mereka ada degree in acting, ada master in acting, tapi kenapa kita tak ada? Kan? Dan mungkin dengan cara itu juga barulah kita punya status ataupun kedudukan kita boleh diangkat lah. Hopefully lah. Tak ada orang pandang rendah sangat pada kita. Kalau mungkin tak waktu kita mungkin yang the next generation lah. Walaupun saya kadang-kadang saya kata apa sangat saya nak fikir tentang diorang. Kan? What about us? Kan? Kita tengah hidup kita lagi tengah duk struggle ni kan. Struggle. Tapi saya kata kenapa seni mesti struggle? Apa sebenarnya masalah? Structure ataupun mentality ataupun dasar ataupun apa? Akak fikir apa? Sebab masa depan budak-budak ni yang belajar dalam, sebab saya rasa untuk buat seni ni kena ada duit. Saya pernah ada seorang menteri bekas menteri. Dia pernah cakap, Fauziah, kalau kau tak nak bankrupt, kau jangan buat benda ni. Ada. Tapi saya fikir balik, betul juga cakap dia. Datuk, kakak fikir betul lah cakap dia. Nak buat seni, you kena ada duit. Kan? Sebab itu macam di Filipina masa tu kan, Imelda Marcos support Indonesia, macam begitu semua. Cuma di Cambodia pun istana support kan. Kenapa? Dan kita tak tahu macam mana. So mungkin orang-orang politik ataupun mungkin menteri ke, dia tak orang kata mendalami, menyelami kita sehingga kan dia pun tidak nak bersama-sama kita. Itu tak tahu. Sebab kalau nak cakap dasar ataupun polisi, dia orang yang buat. Tapi what happened? Dan kita siapa Datuk nak paksa dia orang buat? Tak tahu. Kalau Datuk tanya kakak betul-betul sekarang, kakak dah tak peduli dah semua tu Datuk. Saya selalu cakap, saya buat je. Ada ke cara buat? Kalau ada besar, buat besar. Scale dia. Kalau tak ada, buat cara saya. Selama ni pun, saya rasa saya buat hidup pun macam tu juga. Cuma saya kesal, kita sekarang ada lambakan
Graduan. Ya. Seni, filem. Dia nak pergi mana? Hmm. Takkan at the end of the day saya selalu jumpa kerja dekat 7-Eleven, kerja dekat Pizza Hut. Ya. Student-student saya ni yang depan-depan ni mungkin esok pun Ya. akan bernasib Saya macam tu. kata tutup je lah. Department tu tutup. Fakulti tu lah. Fakulti tu tutup. Sebab tak ada. Jangan kata diorang semua ada kerja. Kerja yang macam mana? Dia belajar, dia train, dia habis duit banyak mak bapak dia, tapi kerja Kerja lepas tu kerja dekat ni, kan? kan. Restoran makanan segera. Saya pergi airport jumpa budak-budak ni. Saya kata kau bukan graduate Aswara. Menangis. Ibu, ini je job yang saya dapat. Kalau tidak saya tak hidup. Saya ada mak bapak yang saya nak tanggung. Saya macam sedih. That's the fact kan. Itu fakta dia. Tak tahulah macam mana. Apa nak jadi. So kadang-kadang tu saya kata, lepas tu cucu kakak pula masuk. Cucu masuk. Dah tak boleh nak biarkan. Kena. Saya cakap kat dia, kenapa? Why? Mana dia kata, I nak ambil child psychology dekat UM. Tapi kat UM dia tak ada diploma. Okay. So the next best is film. UITM lah. Alah, saya kata Darah seni. seksa hidup. Seksa. Dah. Macam dulu saya tak bagi pit semua masuk. Dah lalu, dah tahu cakap, kan. dia kata it's so difficult to survive it, but you can survive. You don't know how I survive. How difficult I survive. How difficult it is, but you never say anything. Of course I won't say a word. Betul. Because that's my choice. Betul. Pilihan kita. Itu anak perempuan pula sekarang dekat. Dia pergi bijak sikit sebab dia masuk astro. Bukanlah kata yang tak masuk astro tak bijak. Yalah, dia exposure dia kan. Exposure dia. Tapi Datuk macam mana Datuk? Kan? Saya macam Allahu Akbar, dia why? Dia kata no, nanti degree nanti I akan ambil juga. Dia kata can you manage? Tapi tak tahulah. Tapi benda ni kita tak boleh nak cakap kan Datuk, ini semua daripada ini ketentuan semua Allah ketentuan dah Allah juga. Subhanahu Wa Kita Taala. larang ke dia nak pergi juga? Tak boleh. Adik dia nombor 2 menarilah, berlakonlah. Saya kata aduh kan. Yang kecil tu semua dia nak buat. Dah sekarang tengah practice main violin dengan datuk dia. Adik saya kan, Mustafa Huzir. Jadi macam mana dah memang pilihan mereka? Tak tahulah Datuk. Saya Darah kata ya seni tu Allah ya mengalir. Rabbi Rasulullah, tolonglah, lindungilah mereka ya Allah, janganlah. Kan? Tak tahu Datuk, saya dulu saya selalu mengharapkan pihak pemerintah, kerajaan melihat kepentingan seni ini untuk sebuah negara. Tapi tak tahu, saya rasa mereka tak melihat seni itu penting. Dia nampak ke tak nampak kita ni? Alimunan apa kita? Mungkin. Kan? Mungkin. Dan kemudian saya selalu cakap, mungkin kita tak cukup bagus untuk diangkat. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Itu yang kita cuba buat tu Datuk. Rupanya masih lagi tidak cukup bagus untuk ditolong ke? Jadi akhirnya kalau saya tadi kata Allah, kenapalah Datuk Jure panggil aku ni? Saya cakap dengan Azlan, saya kata, Lan, I'm not going to lie. Saya pun tak nak kakak tipu kerana hakikatnya kenyataan itu biar pedih. Memang pedih. Saya sendiri sebut pun pedih. Orang kata, kau dalam sini kau cakap macam tu pula. Tak, this is the reality. Sebab itulah agaknya kan Datuk, kakak ni selalu kata, ya Allah, aku nak jadi billionaire. Sebab dah tak larat dah Datuk. Kakak tak larat bila adik-adik ke abang-abang dalam keadaan payah kan. Dia cari kakak. Tapi sukalah dengar dia bagi tahu. Tapi apa yang kakak tempat mengadu. Setakat itulah. Betul Kak tulislah dekat FB kakak tu kan. Saya baca. Kena marking orang ke diam je lah. Buat pedulilah kan. Tapi sampai bila dulu akak pun susah. Datuk Jure tolong.
Kan? Masa tu saya pun boleh tolong kakak sebab menteri tolong saya kan. Ya, masa tu Datuk Seri Saleh Kerak kan. Dia bagi saya dia punya contact number dia kan. Boleh kan kalau saya contact? Dia kata aku sudah kasih sama kau kan. Perbual contact lah. Jadi bila tak ada apa-apa tu saya kata ini dah terdesak ni. Contact tu Datuk Seri tolong. Okey, berapa kasih kau punya akaun. Itu yang masa PKP tu Datuk. Kan? Alhamdulillah kan. Orang-orang ini tu saya kata sekarang saya dah tak ada dah orang-orang yang boleh tolong saya. Yalah. Ada seorang kawan Datuk Liza, dia pun banyak tolong. Tapi sampai bila saya nak minta tolong dengan dia? Datuk Saleh Kerak dah tak ada. Datuk Seri Mantek dah tak ada. Muhammad Mantek kan. Dengan dia tu kita boleh mengadu-mengadu. Saya tak tahu yang lain. Tak yang tahu baru nak ngadu dengan siapa kakak tak kenal lagi yang baru ni. Kan mungkin boleh juga mengadu seperti dulu, tak tahulah. Tapi kakak tak ada jalan, macam mana nak hubungi mereka? Tapi kalau mereka melihat ni, tolonglah kan. Saya tak tahu nak cakap dah. Berapa ramai yang dah tak ada kerja ni. Saya kira akak pun sama macam saya. Kita menerima aduan susah, tak makan, tak ada job, rumah dah kena halau dari rumah, kerana tak bayar sewa, kereta dah kena tarik. So macam-macam cerita kak. Saya ingat akak pun terima kak. Jadi akak rasa macam mana? Tapi saya kata ya Allah, aku pun kalau ada tu saya bagilah. Tapi saya bukannya, saya pun macam mana kan. I wish I can give more and more. Tapi tak boleh. Habis tu cuma dapat berdoa je lah. Mungkin doa saya tu makbul sebab saya seorang ibu kan. Dan slowly saya tengok dalam beberapa hari ni ramai ada yang dah start pergi script reading. Yalah sebab RTM pun dah umumkan 44 syarikat ada yang dah dapat ada job, dapatlah sehari mak, alhamdulillah kan. Tapi sampai bila? Itu saya kata kak. Kalau kita bercerita pasal industri lah, akak 50 tahun dalam industri. Saya tak sampai 30 tahun lagi. Betul ini pilihan kami untuk berada dalam ni. Tetapi bila melihat secara keseluruhan situasi industri ini, bukan macam saya katalah hari itu saya kata bertahan atau ubah haluan. Jadi mungkin macam kakak, no way akak akan teruskan hidup ni kan. Akak pun dah ada perancangan nak ambil PhD dan sebagainya, dan menghabiskan saki-baki hidup untuk terus berjuang dalam industri. Mungkin saya 57 tahun tengah berfikir ni, saya tak boleh nak pergi mana kak? Tak boleh. Saya paling saya tak, I don't think I can live another 20 years. Datuk. Right. Akak pun tak nak. 20 tahun lagi dah 80. Kalau sihat tak apa. Kalau sakit macam mana kan? Ya Rabbi, bukan nak melalui Tuhan. Tapi I tak boleh nak patah balik. Arwah bapa tak bagi tahu maksud. Dia kata tapi bila kau dah masuk, kau tak jangan keluar. Susah ke senang ke apa ke, kau jangan keluar. Kau hadap dah. Kau hadap. Saya kata aduh, lepas tu bapak patutlah bapak iyalah bapak kita Datuk. Dia dah nampak. Betul. Tapi budak Fauziah ni kalau dilarang nanti dia jadi lain. Dia merontak. Kan? Padan muka kau. Now itulah dia ayat dia. Padan muka kau. Padan muka kau, tapi akhirnya kan at this age tak apalah Allah, apa-apa je lah. Kan? Redha. Nak kata redha tu tak tahu Datuk, tapi kakak buat je. Allah tahulah. Ya Allah, kau tahulah apa yang kau nak bagi kat aku. Aku tak boleh minta apa yang aku nak, kau bagi apa yang perlu. Apa yang aku perlu. Mungkin dengan cara itu. Tapi betul lah Datuk, dengan cara itu agak dia akan dapat. Okey. Tapi kadang-kadang tu kat telefon, aduh, janganlah ada orang telefon minta bantuan ke apa ke kan. Dan kadang-kadang kita tahu kawan-kawan kita susah. Why am I thinking about this person? Tahu. Takkan kita nak pejam mata, tutupkan tak telinga. Boleh. Tak boleh. Sebab pada saya, mereka tu dah menjadi keluarga saya. Walaupun saya tak kenal ke apa ke kan. Dah sebahagian dari hidup saya. Dan saya rasa macam, Fauzan kau kena buat sesuatu lah.
Sebab tu saya panggil kakak. Kakak boleh bercakap dan bagi saya lah di peringkat umur kakak dan umur saya ni, we got nothing to lose. Because we lose already. We already lost. We lost. Kan? So, doesn't matter lah. Apa pun bagi saya yang penting sekarang adalah beritahu kepada tapi pihak. Datuk salah tu. Ha. We have not lost yet. I think because kita masih lagi buat. Masih tu saya kata saya masih lagi bertahan. It's like macam setengah maut lah. Kan nazak gila. Nazak Tapi gila, tapi tak apa. Ini Allah punya kuasa. Yes, Kan? saya sangat yakin Kak. Tak selama-lamanya kita akan suram-muram. Tapi dah slowly. Saya macam diorang dah start ada job tu, saya seronok. Tak kena mengena saya pun dah tu. Tak, kita sebenarnya seronok kalau kawan-kawan kita ada kerja. Ya. Dia akan jadi macam seronok balik suasana tu ceria kan. Macam Rashid Sibir kan. Kak, aku dah tak tahu macam nak tolong. Aku dah tak tahu Kak nak tolong macam mana. Aku sampai dah tak ada. Dia pun ramai kru, ramai artis Ya. kan. Orang yang sangat selalu kalau kau minta je dia bagilah. Kan. So dia pun ada kan. Ada sekarang kerja tak ada Kak. Aku tak tahu nak bagi apa dah Kak. Tak, sebab tu saya kata, contohlah saya sebagai Presiden Persatuan. Saya pun nak survive. Sebab saya nak running persatuan ni kerja sukarela Kak. Betul. Tak ada duit pun. Memang. Tapi kalau persatuan pun nak mati, saya sendiri pun guys pagi nak hidup, entah tak tahu ada duit ke tak ada duit, tapi nak kena bantu orang. Sebab ahli susah, pekerja susah, orang-orang industri mengadu itu ini. Takkan saya nak. You being a leader, orang kata, oh apa kau buat? Yes. Tapi dia tak tahu leader pun setengah maut ni. Itu saya katakan. Dalam keadaan sekarang ni, perit lah Kak, betul. Perit. Sangat perit. Walaupun Datuk dekat Lenggong tu adalah rumah apa tu kan, rumah apa? Chalet tu, but sampai banyak mana? Yeah. People nak orang nampak luar, tapi apa yang dekat bahu tu ditanggung orang tak nampak. Nah, sebab tu Kak, kalau Kak tengoklah, saya berusaha dari segi kalau jumpa menteri, kalau ada town hall, saya akan bercakap hal industri. Saya tak cakap pasal diri saya saja. Saya bercakap keseluruhan. Sebabnya kesan dia kepada semua orang. Betul. Kan contohnya macam semalam town hall di ATM, saya cakap, saya bagi 5 soalan kepada Yang Berhormat Menteri supaya kita dapat pencerahan daripada dia dan kita nak tengok apa perancangan dia untuk bantu kita. Sebab kita tahu sekarang ni keadaan ekonomi dunia pun teruk. Malaysia pun berhadapan dengan situasi yang sama. Harga barang yang meningkat, peluang pekerjaan tak ada. Jadi ini kesan kepada anak seni pun ada. Jadi macam kita kata tadi Kak, kalau mereka yang berkuasa pun tak peduli, tak nampak masalah kita, tak nampak cara penyelesaian nak bantu kita, apa lagi kita nak harap ni Kak? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi saya tak tahulah nak menipu ke apa ni kan. Saya ada sikit lagi harapan tu, tolonglah do something about it kan. Maybe kita orang ni lupakanlah kita orang lah. Kita dah tua dah. Untuk the ni new generation. The new generation. Anak-anak kita, cucu-cucu. Habis tu macam mana? Kan macam cakap cucu kan, ada masuk anak saya sampai 3-4 orang di menantu UiTM. pun kan. Menantu. Saya menantu pun dia semua, anak saya cucu lagi 5-6 orang dulu dalam industri. Allah saya kata kan. Bayangkan, bermakna saya sebagai pemimpin hari ini saya kena fight for it kan. Sebab kalau saya tak buat sesuatu sekarang, mungkin anak cucu saya nanti kata, dulu bapa engkau jadi presiden, apa you're not doing anything kata kan. Kau dia duduk sana, dia dapat projek, dia seronok, dia tak peduli orang susah. Tak ada. Kan saya rasa itu bukan saya lah. Kan. Tapi hakikatnya sekarang ni, walaupun saya berjuang, saya bercakap macam-macam, saya cerita macam-macam, isu but again Datuk, there's nothing you can do kalau tak ada apa-apa dari atas. That's why kita macam menyalak, jadi anjing menyalak bukit tau. Aduh. Ya. Kan. Tapi akhirnya pada saya, okey tak apa, diorang tahu apa yang diorang buat. Kan, kita pun tak tahu apa sebenarnya. Tugas kita sekarang kan Datuk, kita kena hidup. Nak survival. Nak survival, we have to do something. Macam mana cara kita nak buat? Kalau tidak, kita akan mati. Ya. Kan? Betul, tak nafi kan? Jadi, suka tak suka, kita kena bangun, kita kena bangkit, lakukan sesuatu. Tak apalah, biarlah, lantaklah diorang apa diorang nak fikir. Saya rasa diorang tahu apa diorang fikir, buat. Kita tak payah question orang lagi. Pada saya lah. Mungkin mereka harus mengambil kira beberapa perkara yang kita sendiri tak tahu. Ni play safe lah kononnya ni. But saya rasa
we have to keep on doing things yang patut kita buat. Kalau kita harus diversify, kita kena diversify lah, Datuk. Yalah, macam saya kata tu, bertahan atau ubah haluan. Kalau ada pilihan-pilihan tu kan, mungkin boleh dipikirkan. Kerana kalau berterusan mungkin esok kena halau daripada rumah sewa, kereta kena tarik dan sebagainya. Takkan sampai ke tahap tu baru kita nak Tak boleh. ubah haluan kan. So, Kakak memang dari dulu macam tu. Kakak tahu I'm not a popular actor. Tak berapa mana pun orang nak bagi pun, nak duit nak bagi bayaran. Sekarang lah boleh tahan. Dulu pun macam kakak tak tahu pun harga macam mana. Bersyukur sebab banyak benda kakak buat. Kakak jadi voice over talent. okay. Alhamdulillah lah. And then boleh mengajar. okay. And then I suka buat ada banyak-banyak benda. Kalau orang lain panggil, okay, kakak boleh tak jadi kita orang punya pencerita dalam kita punya projek ni? Boleh. So maknanya Datuk, saya diversify banyak benda. Maknanya persediaan yang saya lalui ataupun saya lakukan, kakak lakukan daripada zaman itu, rupanya berguna dalam keadaan terdesak macam ni. Kan? Maknanya kita kena multitasking lah Kak kan. Multitasking. Sekarang saya selalu cakap kat yang muda-muda, kalau radio station panggil buat radio play, pergi. Bayarannya tak besar, tapi sekarang dah besar. Tak macam dulu dah RM10. Sekarang dah banyak. Pergi. Peluang dan ruang tu ada. Buat je. Kan? Tak, saya masih duk fikir Kak. Contohlah apa yang berlaku hari ni, kerajaan yang baru ni, kerajaan Malaysia Madani, yang ramainya rakyat Malaysia masih lagi tak berapa faham apa itu Madani Kak kan. Kakak tak tahu apa Madani? Itu saya kata tu. Maknanya masih lagi kurang maklumat untuk rasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Datuk Seri Anwar Ibrahim, please sir, do something about it. Buat satu program supaya kita faham apa itu Madani. Supaya kita rakyat tidak rasa macam apa ni. Kan? Saya memang tak pandai, Datuk Seri. Kalau Datuk Seri kata hang bodoh, memang saya bodoh, tak pandai apa-apa. Jadi kita minta sangat kat Datuk Seri buat sesuatu, minta mereka buat program, bagi tahu kat kami apa dia Madani tu. Kan? Saya duk kata apa Madani ni? Awak Madani. Pasal apa Madani? Kan? Jadi itu saya kata tadi, kita sendiri pun tak faham sangat dan bagaimana akak nak menjadi ejen ataupun menjadi orang yang nak menyebar luaskan maklumat tentang sebab Madani. Sebab tu kakak tak pernah sebut pasal Madani. Kan? So kita nak bawa agenda yang gagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kan? Kita nak menyokong usaha kerajaan sebab akhirnya kita nak tengok orang seni sentiasa menyokong pemimpin. Orang seni sentiasa menyokong usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan. Kan? Selama ni memang itu. Selama itu yang kerja kita, dan kita tidak boleh pun mengambil apa orang kata take sides. Kan? Tapi kakak rasa kakak adalah rakyat yang sangat setia. I beg you lah, minta lah Datuk Seri tolong buat sesuatu, kami tak tahu apa benda tu. Kan? Tak, sebab tu saya kata tadi, kalau melihat keadaan sekarang ni lah, yang ramai lagi rata-rata rakyat tak faham Madani itu apa, dan sepatutnya banyak program-program TV terutamanya di RTM ini tentang Madani yang design khas kan untuk mempromosikan Madani ni. Betul. Kan yang ini yang saya nak tengok, suntikan dana daripada kerajaan bagi kepada RTM dan banyakkan program-program jadi, dan kita dapat kerja. Betul tak? Betul lah. Dia buat macam tu pasal nak kerja. Memanglah kami nak kerja. Tak nak kerja kami tak makan Datuk Seri. Kan? Macam mana nak bayar? Ni nak bayar tu tak ada apa. Kan? Saya nampaklah kita, kerajaan hari ni tak ada usaha ke arah untuk orang kata buat satu program yang macam Kak cakap tadi lah. Yang mana akhirnya limpahan orang kata ekonomi itu berlaku. Contohnya kerajaan suntik dana, projek berjalan, penerbit dapat duit, syarikat dapat duit, hidup, pekerja pun dapat.
pelakon berdapat Semua. dan rakyat akan dapat maklumat yang Semua. tepat, yang faham tentang Betul. Madani. Itu sangat penting Kan? untuk rakyat mengetahui apa itu Madani. Ya, sebab tu Kan? saya nak tunggu bilakah masanya yang berlaku, kerana kita lihat Kak, masa Covid akak ingat masa Covid kerajaan telah menyuntik dana yang begitu besar untuk kita survive. Akak ingat kan? Betul. Sampai kakak kata, ya Allah bagi je lah COVID ni terus. Kan? So hari ini dah tak ada Covid. Bermakna Dia COVID lain. dengan kerajaan yang baru ni, dengan dasar yang baru ni, yang baik bagi saya, nak menghapuskan rasuah dan nak membina negara Itu yang bagus, saya suka. yang lebih baik kan, bebas rasuah dan sebagainya. Tapi kenapa tidak digunakan anak-anak seni ni untuk buat program yang memberi manfaat, yang menyampaikan ilmu itu, yang menyampaikan maklumat itu supaya rakyat dapat. Betul. Dia tahu apa Betul. yang berlaku kan. So Betul. guna kakak, guna pelakon-pelakon ni, perbanyakkan program macam mana Covid berlaku tu gila. Betul. Kan saya ingat lagi kat masa bila berlakunya Covid, kita dipanggil berbincang untuk orang kata menyediakan suatu pakej rancangan dan dana dikeluarkan dengan cepat. Betul. Untuk kita bekerja dan kembali. Walaupun kita bekerja dalam keadaan yang Dengan SOP dan Ya. sebagainya kan. tapi okey, semua okey orang kan? semua orang happy. So semua orang happy, maknanya kita mampu menyediakan makanan di atas meja dan kita boleh hidup macam biasa walaupun kita tahu Covid. Ya betul, dengan pakai mask lah apa cakap tu. Kan? Bagus juga. Semua maknanya waktu itu semua orang sedar betapa pentingnya kita menjaga jarak. Dan kenapa kena pakai itu pakai ni kan? Kenapa kena pergi vaksin? Kan? Dan waktu itu semua orang sangat kesatuannya sangat Yes, kan? kan? Kita masa tu cuba membantu satu sama Ya. lain. Saya ingat lagi. Yang tak kena mengena dengan industri pun banyak bantu. Ya. Kan? So saya ada budak-budak tu, mak, mintalah tolong kawan-kawan mak tu. Kau gila. Gitu. So masa Covid banyak tolong. Itu Covid. Sekarang tak ada Covid kau kerja. Kita tak ada job dah mak. Cuba lagi. Mak dah segan nak minta tolong kawan-kawan dah. So saya nampak lagi Kak, kita ni industri lah, orang-orang industri ni nampak orang hanya menggunakan kita, contohnya bila pilihan raya lah Kak kan, untuk berkempen, untuk perform, menyanyi kan, atau bawa artis mana-mana datang nak jadi crowd puller semua kan. So nampaknya Kakak tak dapat pun. Mungkin sebab masa tu kakak penjawat awam. Kakak di Jabatan Penyiaran. Kena kerja lah. Kan? Tapi tahulah masa tu ramailah artis dah nyanyi, dah buat persembahan. Kan? Kakak kerja masa tu. Jadi tahu. Semua maknanya itu je lah. Maknanya apa? Maknanya kenapa tak nak gunakan kita balik? Bukanlah masa nak kempen saja kan. Gunakanlah kita untuk memastikan Dasar-dasar kerajaan tu berjalan dengan baik kan. Dan buka mata dunia. Baru-baru ni ternampak apa yang Datuk Seri cakap pasal kesenian itu. Dia cakap apa tu? Apa dia exactly word tu tak tahulah. Tapi saya cakap, Datuk Seri, saya cakap dekat paper. Datuk Seri, bajet mana? Kan? Kalau nak buat tu, nak buat ni, kena suntik dana supaya kita boleh buat kerja kan. Maknanya Datuk Seri dah nampak lah kesenian itu ada benda yang dapat mengangkat negara kan. Dia menjana ekonomi negara macam komersial waktu satu masa dulu pengiklanan kan. Berbilion. Sehinggalah kita tak ada yang made Made in Malaysia. Saya tak tahu apa jadi. Kan kita kehilangan berbilion. Dan pekerja-pekerja mahir semua hilang, keluar semua. Kita rugi. Kita dah banner, kita dah bagi latihan, akhirnya mereka keluar. Orang lain dapat. Sebab tak boleh survive. Kan rugi tu Datuk Seri. So Kak, kalau kita bercakap lah, tak lama lagi 13 hari bulan Oktober ni yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membentangkan bajet 2024 lah. Kita pun tak tahu sebenarnya apa peruntukan yang diberi kepada kita. Contoh macam saya sendiri pun kita tidak terlibat secara langsung. Sebelum-sebelum ni, tahun-tahun yang dulu kita dipanggil
dalam sesi libat urus untuk memberi input kepada kerajaan supaya Yelah, Datuk di satu kan, tahap di mana selalu dipanggil kan. So kali ni mungkin juga mereka dah dapat input daripada kenyataan media ataupun mungkin daripada town hall ataupun mungkin juga surat-surat yang kita hantar kan. Tapi maksud saya penlibatan kita kali ni agak kurang kan. Saya cuma risau tak ada tambahan ataupun mungkin tak ada rangsangan kepada bajet, kerana kalau kita tengok apa yang berlaku hari ini, industri ni akan sakit ni kan. Yang berlaku setakat ni lah, Akan sakit? sedang sakit. Bukan dah sakit kan? Maksudnya akan sakit lagi teruk lah kalau tak ada suntikan yang mencukupi lah kepada industri. Kalau Kak tengok lah, dia bukan kata apa yang berlaku hari ni bukan kepada kita nak cakap RTM peruntukan kurang. Kita tengok juga media prima, Astro baru ni mengumumkan berapa ratus juta rugi Kak. Kita nampak stesen TV kebanyakan pun sedang mengalami kemerosotan akibat hilang pendapatan daripada iklan dan sebagainya, kerana banyak dah pergi kepada media sosial. Betul. Yang mana media sosial tak boleh dikawal oleh kerajaan pun. Bermakna mereka buat duit seberapa banyak tak payah cukai, mereka tak ada pun ada lesen Kak. Tak payah lesen finance, tak payah permit syuting dan sebagainya, tak payah pun apa kata kena daftar ni. Mereka boleh semua buat di media sosial. Jadi perbezaan, mereka ni buat duit, yang ni nak buat duit kena sekat dengan macam-macam peraturan. Tak boleh buat itu, ada penapisan dan sebagainya. Jadi akak rasalah industri ni kalau tak dikawal selia dengan baik, rasa-rasa boleh mati tak stesen TV semua. Boleh. Kan? Boleh. So Boleh. kalau stesen TV dah collapse, Habislah. mana nak ada peluang untuk kita kerja lagi? Betul tak Kak? Okey, semua tak boleh belajar semua ni. Ni budak-budak ni yang Ya. tengah merakam ni korang Risau diorang kan. kan. So ini senario yang sebenar yang Ya. berlaku kan. Kebenaran yang menyakitkan lah. Kan saya duk fikir, kalau stesen TV dah tak ada duit nak beli konten kita Kak, mereka rerun je program kita yang lama kan. That's what they are doing now. Ya, sekarang berlaku Kak. Stesen TV ni saya tengok, drama saya ini dah lama, baru ni hari Sabtu malam Minggu, Auta telemovie saya bersiaran di TV3. Ini saya buat 5 tahun 6 tahun lepas. So mereka ulang balik. Ini kita dah nampak macam, alamak, kalau diulang siar yang lama, tak buat yang baru, apa kita nak makan? Betul tak kan? Betul. Jadi macam, alamak. So saya sampai tulis surat dah. Di mana silapnya tu ya? Kan? Di mana silapnya sehingga tidak ada periklanan masuk TV lagi, dah pergi social. Dan kita tak mampu nak kawal situ, biarkan mereka buat duit banyak-banyak. Tak boleh sebenarnya Kan? Kerajaan wajib dan perlu lakukan sesuatu untuk menjaga. Menjaga rakyat ni. Rakyat ni. Anak-anak seni ni. Kalau Kak tengok baru-baru ni di Indonesia. Dia haramkan TikTok. TikTok Shop telah diharamkan. Why? Ditamatkan. Kerana kesan kepada produk-produk Indonesia. Ini Bapak Jokowi sendiri yang prihatin kepada rakyat dia. Tapi ada pro and con lah, maksudnya. Dia menangis lah kan sebab dia make money from there. Ada orang buat duit, tapi dia tutup TikTok Shop tu e-commerce dia. Bermakna dia tak nak kehilangan pendapatan daripada IKS industri kecil dan sederhana ni. Kan mana dia protect produk made in Indonesia tu kan. Baguslah. Sebab kalau kata terbuka barang-barang daripada China, mungkin akan menjejas kepada perniagaan tempatan kan. So bermaksud mesti ada kawal selia daripada kerajaan supaya memastikan industri. Contoh macam hari ni kita kata stesen TV hidup, kita boleh hidup lagi. TikTok pun boleh hidup, tak ada masalah. Tapi maksudnya industri yang ada hari ni, rakyat yang masih dikawal selia lah. Dikawal selia dengan baik supaya kesan itu orang kata sama-sama dapat manfaat. Kehidupan industri yang kondusif lah. Semua orang boleh cari makan kan. Jadi Kak, apa harapan Kak untuk bajet 2024 ni lah kepada PM? Saya sebenarnya tak tahu nak harap apa dari Datuk Seri. Cuma saya berdoa supaya ada sesuatu yang
Datuk Seri punya kabinet akan lakukan, yang kata orang ada pencerahan, ada orang kata langit tak sentiasa tak gelap, selalu minta cerah adalah kan. Nak cakap apa pun tak tahu, tapi minta sangatlah Datuk Seri pikir lah sikit. Pikir bagi tahu, bagi pandang sikit kat kami lah, bagi muka sikit kat kami ni. Kan. Tak tahulah Datuk nak cakap apa, nak harap apa tak tahu. Cuma sentiasa I've been telling myself, you have to be very positive, positif kan. Ada tu, ada. Takkanlah pemimpin kan macam bapak kita, takkanlah bapak kita nak kejam. Kan? Dan kadang-kadang mungkin dia tak dapat maklumat secukupnya tak? Ataupun mungkin masih di dalam perancangan yang dia tak nak bagi tahu. Kan? Mungkin 13 bulan ni ada sesuatu untuk kita. InsyaAllah kita mengharapkan yang terbaik, moga dipermudahkan. Kan? Macam saya katalah Kak, kalau kata untuk kita berada dalam industri ni dengan keadaan sekarang ni memang sedang orang kata teruk lah. Kan harapan kita mungkin selepas bajet ni ada perubahan InsyaAllah. Dan suntikan itu akan merangsang balik penggiat seni supaya bangkit balik dengan peluang-peluang pekerjaan yang lebih baik, lebih banyak dan sebagainya. So macam saya kata tadi lah, kalau boleh lah kita sebenarnya penyokong kerajaan Kak. Kita semuanya bagi saya lah, majoriti dalam industri ni whoever lah, government of the day memang kita akan sokong. Yalah, mestilah kena. Ini Wajib. sebagai rakyat Malaysia yang patuh kepada undang-undang. Loyalty itu penting. Dan menghormati kepada pemerintah. Dan kita mengakui lah dan berikrar mana-mana kerajaan yang memerintah, itulah yang kita dokong. Kena. Kan? Jadi sama juga harapan kita kepada kerajaan Malaysia Madani ni juga melihat bahawa anak-anak seni juga perlu pembelaan. Kena tengok balik secara keseluruhan industri, kerana dalam perjuangan saya lah Kak, saya masih melihat bahawa satu akta perlu ada Kak. Perlu ada satu akta industri kreatif yang mana dapat mengawal selia industri dengan baik. Kita dah bercakap pasal akta ni bertahun dah. Datuk, tapi benda ni tak jadi kan. Tetapi saya masih lagi belum berputus asa Kak. Tak apalah. Kan? Macam akak pun pernah bersama saya dan arwah Pit pun bersama saya masa kita buat switch off 2014 hari tu. Kita memang dah membentangkan 11 perkara Kak. Dan nombor satunya memang kita kata akta industri kreatif. Jadi dengan kerajaan yang dikira kuat hari ini, harap-harap situasi politik ni stabil Kak. Dan ada inisiatif daripada kerajaan di bawah Perdana Menteri ke-10 ini membawa usul ataupun membawa satu inisiatif untuk melakukan ataupun mewujudkan satu akta yang mana boleh govern industri ini lebih terkawal. Dan bagi saya perlulah dia tanpa akta itu tak akan jadi apa-apa. Sebab tak ada undang-undang, maka tak boleh dikuatkuasakan. Betul. So industri ni perlu distrukturkan dan ekosistem dia perlu diwujudkan secara kondusif, sebab akhirnya besok semua yang berada dalam industri ni boleh hidup. Yang contoh anak-anak kita ni, cucu-cucu kita yang belajar dalam bidang kreatif ni, mereka boleh masuk dalam industri. Dan yang tua-tua macam saya, macam akak ni, kita boleh keluar pergi mengajar di universiti, ataupun mungkin pada waktu tu royalty kita akak punya drama yang disiarkan dapatlah sedikit duit royalty, dapat royalty. Sebab tu akta tu sangat penting, kerana di dalam akta tu akan ada semua perkara-perkara yang kita tuntut selama ni untuk pembelaan dan dikuatkuasakan oleh kerajaan melalui akta industri kreatif tu nanti, insyaAllah. Ini malang, nasib kita malang. Sebab kita tidak ada akta yang membela kita, yang memberi perlindungan terhadap kita. Kan? Akta buruh ada, kita tak ada. Kita tak tahu mana nak pergi. Betul. Diorang cakap dengan saya, dah ada akta Finas, dia kata. Saya kata, memang betul ada akta Finas, tapi baca apa yang ada dalam akta Finas tu supaya lebih jelas dan faham apa yang kami sedang bercakap hari ni. Kerana akta Finas tidak govern banyak benda yang melibatkan orang kata soal ekonomi, soal pekerjaan, soal pembangunan secara keseluruhan industri, dan nak kawal selia industri kreatif ni masih lagi longgar, dan perlu ada satu akta yang menyelesaikan isu-isu kita. So saya percaya Kak, apabila ada satu akta dan ekosistem yang sehat, kondusif ini, pada waktu tu Kak, dah tak ada masalah
Contohnya masalah nak pergi menadah sana, menadah sini, minta untuk kebajikan. Orang tu susah, orang ni susah. Sebab bila ada sistem yang baik, dari segi soal perniagaannya sampai ke kebajikannya akan diselesaikan dengan cara baik. Sebab tu saya tengok model yang sama di luar negara. Contohnya di Hollywood Kak. Kalau Kak jumpa senior writer, for example, saya pernah bawa senior writer daripada LA tahun saya ingat 2010-2011, masa tu saya bawa Charles Gottlieb, penulis skrip Jaws. Umur dia dekat 80 Kak. Dan saya tanya dia macam how you survive? Because dia dah tak larat nak tulis nak apa dah. Dia kata my royalty, my dia kata fund, dia punya pencen punya fund ada. Lepas tu royalty Kak, royalty buku, royalty filem Jaws. So dia boleh travel pergi ke universiti di seluruh dunia just nak share pengalaman hidup dia, kerana dia dah ada segala-galanya. Kita tak ada kan? Malangnya akak 70 tahun masih lagi struggle kan. Kalau akak tak kerja, confirm akak tak ada. Tak ada. Kan? So ini yang saya cakap pasal akta, kerana hakikatnya kita nak melahirkan orang kata penggiat seni yang bila penghujungnya mereka taklah susah meminta-minta. Kan kalau sakit ada orang kata pergi perubatan yang terbaik, ya, betul. Kan. Kalau hari ni kalau katalah Kak sakit 70 tahun lebih umur, insurans dah tak ada Kak. Tak nak, dia tak nak pun saya. Kan? Dah tak nak kan, insurans dia dah tak cover. Saya terpaksa batalkan semua sebab apa, dia orang dah minta berlebih usia saya. Dah lebih daripada 70 dah tak boleh. Jadi saya kata, dia kata macam mana? Saya kata tak apa. Nanti saya tak sakit. Saya demam-demam, Allah ambil saya terus. Saya cakap macam tu je. Doa macam tu je. Saya cakap macam tu je. Kan? Betul, untuk menyerahkan hati sendiri kan? Ya, betul. Tak, memang hakikatnya kalau umur dah 70 lebih, kalau kita tak ada simpanan yang cukup, perubatan hari ini kos sangat tinggi, mahal. Kan? Maknanya kalau tak ada insurans, kena bayar sendiri, mungkin kita tak mampu. Dan nanti terpaksalah kita buka tabung, meminta-minta dan sebagainya. Tapi kalau ada royalty, ada tabung, mungkin berbentuk pencen dan sebagainya, ini membantu. Yelah, itu antara yang kita nak fight tu, kita nak wujudkan dengan adanya apa orang kata akta tu kan. Tapi itu tak tahu bila dapat. Kak jangan putus asa, insya-Allah Kak. Saya yakin satu hari tu bila saya tak pasti, tapi saya rasa tak lama dah. Sebab saya konsisten Kak bawa isu ni, saya konsisten dan beberapa dan sahabat-sahabat saya yakinlah lain. menteri-menteri duk dengar je Datuk punya ni kan. Saya rasa takkanlah satu benda pun tak masuk. Kan. Kalau yang ni tak dengar, mungkin yang tu dengar. Tapi hari ni yang amat berhormat Perdana Menteri dengar, insya-Allah, sebab Facebook saya pun dipantau sekarang. Ada orang yang tengok dan melaporkan. Kan? Jadi saya harap perkara ni sampai, kerana apa yang kita cuba sampaikan adalah satu perkara yang positif. Sebagai kerajaan yang orang kata bagus, baik, prihatin kepada rakyat, maka isu kami ni janganlah dibutakan mata, dipekakkan telinga, kerana apa yang kita berdua bercakap ini Kak, bukan untuk akak atau untuk saya, tetapi untuk keseluruhan industri dan masa depan anak-anak penggiat seni yang terlibat bersama-sama dengan kami Kak. Okey, so di akhir kata Kak, sebelum kita mengakhiri episod ke-15 podcast Masuk Angin Keluar Asap ni, akak nak cakap apa lagi Kak? Tak ada, tak cakap apa. Saya mendoakan kesejahteraan kita semua. Moga apa yang kita idamkan selama ini terlaksana, dan para pemimpin, Perdana Menteri kita semua nampak, dan saya kira 13 hari bulan ni akan ada sesuatu untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih. Amin. Okey, apa lagi yang kita boleh cakap Kak? Kita pun dah cakap berharap semua saja. Dan now kita berdoa akan ada sesuatu yang baik kepada industri. Banyak-banyak cakap pun mungkin orang tak suka, orang limas kata ni juri tak habis-habis. Betul. Itulah inilah macam-macam. Saya tahu. Hakikatnya akan ada orang tak suka apa yang saya cakap. Akan ada orang kata saya memandai-mandai ataupun saya cuba nak jadi hero dan sebagainya. Saya tak kisahlah. Saya serahkan kepada Allah Ta'ala, kerana apa yang saya buat ni kalau berlaku, kalau terjadi, bukan untuk saya sendiri, dia akan dapat kepada semua orang, termasuk anak-anak cucu kita di masa hadapan. So ini perjuangan. Saya berterima kasih kepada Kak Fauziah secara apa orang kata, sebagai kakak dan sahabat, sentiasa telefon saya, bagi semangat, sentiasa berbincang tentang industri dan menyokong usaha-usaha yang saya buat. Dan terima kasih sudi hadir ke studio hari ini bersama-sama saya dalam bajet 2024
harapan anak seni. Jadi kita jumpa di episod akan datang dalam Masuk Angin Keluar Asap. Jangan lupa follow di TikTok, YouTube. Okay, bye-bye.